Assalamualaikum. Selamat petang Kak El ucapkan. Alhamdulillah. Bertemu lagi. Okey, yang penting walaupun kata petang-petang macam ni, kita dah start masuk dapur kan. Maklumlah nak buka puasa dah tak lama lagi ni. Okey. Kak El tetap juga ambil kesempatan ni untuk kita share kan sebenarnya sebab ilmu ni orang kata apa, nak datang bila masa kita bersyukurlah kan alhamdulillah, sebab kalau tidak memang kata kan nak dapat ilmu ni sebenarnya mahal. Nak dapat pun bukan senang. Alright. So sementara you all tengah duk fikir-fikir resipi apa nak masak tu kan, sambil you all pun ada yang tengah memasak tu, you all pasang live ni, at least boleh dapat info, boleh dapat ilmu juga kan. Sebab biasa kan orang kata, sekarang ni orang memang tengah fight untuk cari duit raya lah. Orang tengah nak apa orang panggil, nak besarkan volume lah, yang paling penting kan nak besarkan volume. Tapi dalam masa yang sama kan ramai juga yang facing dengan rejection. Sana reject, sini reject. Belum buka mulut dah kena reject dah. Lagi nanya tu, belum buka mulut dah kena reject. Macam mana ya? Teruk sangat tu gaya dia. Belum buka mulut dah kena reject. Belum lagi bercakap, lagi lah reject. Gila-gila kau punya. Kan? So bila kita berhadapan dengan rejection kan kita kena faham dia ada beberapa sebab kan dia ada beberapa sebab kenapa berlakunya rejection tu. So kita nak find out. Sebab kadang-kadang bila kita kena reject, kita biasanya akan salahkan orang je. Kan tak salahkan orang, salahkan produk. Tak salahkan produk, salahkan orang. Tak kisahlah orang tu orang apa pun, maksudnya menyalahkan. Selagi salahkan produk, salahkan syarikat, salahkan salahkan apa orang panggil, company, salahkan kucing, salahkan pokok, semua kita salahkan. Kan start kita salah. Sebenarnya ada sebab kenapa. Kan so sebab tu kata petang ni dan tajuk ni sebenarnya sangat penting untuk kita nak orang kata apa, nak yalah ke depan ni banyak lagi kan kita nak jumpa orang dan sebagainya. Waalaikumsalam. Hai Kak Zakia, apa khabar? Dah masuk dapur ke? Kan. Okey. So petang ni kita nak find out kenapa kita kena reject. Okey, tapi sebelum tu kan first thing first, bila kita kena reject, kadang-kadang situasi dia macam ni tau. Kita bawa lah orang kan kita bawa lah produk, jumpa kat orang, kakak kejap mama nak pakai makeup. Okey, kakak ni kan baru nak ni kan kan baru nak ni kan terus tak nak baru nak ni kan. Belum lagi kau try lah ni. Pakailah kat mata. Kan pakailah kat mata. Tengoklah jadi mata tu jadi apa. Belum lagi nak cerita pasal apa kelebihan dia ini, apa orang panggil, apa ingredient dia. Belum lagi nak cerita maskara ni bulu dia panjang mana. Belum lagi nak bagi try. Dah tak nak, tak apa. Teruk sangat tu gayanya. Kan Jadi kenapa jadi macam tu? Kan maskara ni kalau tak payah cerita apa kelebihan dia. Amal. Tak payah cerita apa kelebihan dia, orang dah tahu dah. Maskara ni pasangnya kat mata tujuan untuk melebatkan bulu mata. Panjangkan bulu mata, lebatkan bulu mata. Itu je function dia. Kan jadi bila orang awal lagi dah reject, maksudnya nak bagi tahu kan dekat sini kan ada something yang orang kata apa? Ada something yang kita kena orang kata apa, kaji kan punca-punca tu kan benda tu kita perlu upgrade lagi kan kita kena cari sebab-sebab dia. Okey, bukan masalah produk bukan semata-mata masalah produk. Okey, lepas tu seterusnya kan bila kita kena reject, memanglah biasalah orang tengah sedih. Tambah pula kan kita nak berniaga ni, bila kita masuk dia berniaga, kita punya mindset kata mesti nak kena laku, mesti nak kena jual, mesti nak kena duit, mesti nak kena cepat. Okey, itu kita punya mindset. So bila kita kena reject, confirm lah barang kita tak habis lagi jual. Confirm lah apa ni
barang kita masih lagi melambat-lambat. Confirm lah ada banyak benda lagi yang maksudnya menyebabkan kita tak dapat duit dan sebagainya. So kita pun stuck dekat situ. Okay, so kebanyakan orang akan sedih bila kena reject bukan sekali, 2, 3, 4 kali asyik kena reject je. Okay, selalu kena reject. So dia akan start sedih. So bila dia start sedih, dia akan start main biola. Tahu tak main biola? Dia mula gesek biola. Kan gesek lah biola. Nenek prap terus kan. Dan dia gesek biola memang tak ada apalah. Nak cakap sayonara lah mungkinnya kan. Sayonara lah mungkinnya. Okay, so kita tak nak. Okay, kita tak nak kita gesek biola, kita tak nak kita bersedih-sedih. So first thing first yang kita kena buat bila kita berhadapan dengan rejection is bertenang sekejap. Bertenang, tarik nafas, istighfar, guna teknik pernafasan 4-2-6 kan Tarik nafas, tahan 2 saat, lepas 6 saat. Tarik lagi 4 saat, tahan dan lepaskan 6 saat. Panjang lepaskan tu. So ibarat kata bila kita buat macam ni, kita akan dapat satu phase ketenangan yang optimum. Okay, ibarat kata beban tak nak. Okay, ibarat kata beban di kepala kita. Okay, okay, beban di kepala kita, beban di dada kita tu dia dah keluar, kita dah ambil, dia keluar bersama dengan hembusan nafas. Okay, dia tak kita tarik kan tarik nafas tu, dia pergi dekat dada kita tengah sesak tu, dia tahan sekejap, dia cekup masalah tu, lepas tu kita lepaskan, dia keluar bersama-sama dengan hembusan nafas. So kita boleh bertenang. Okay, bila kita bertenang kan kita akan jadi orang kata apa, lebih orang kata apa, bijak mengatasi situasi ni kan bijak berhadapan dengan situasi ni. Kita bijak menerima kan kita boleh terima keadaan ni. Itu paling penting. Sebab bila kita bertenang, kita akan jadi lebih rasional. Sebab kalau kita tak bertenang, kita dalam keadaan stres, sedih, so kita akan banyak mengikut emosi. So bila kita ikut emosi, kita akan cepat tak fikir panjang. Kan bila tak fikir panjang, kita start gesek biola, tak boleh kata apalah. Kan masa tu kita akan quit ke kan kita stop business dan sebagainya. Dia akan berlaku macam tu. Sebab tu kita kena bertenang sekejap dan kita kena sebab tu you all kena masuk live ni baru you all akan nampak apa next kan So bila kita kena reject, kita kena tahu dia ada 2 faktor. Okay, 2 faktor. Satu faktornya adalah faktor customer tu sendiri. Okay, yang kedua adalah faktor kita. Okay, faktor customer dan faktor kita. Okay, kita ambil 2 perkara tu je. Sebab biasa produk tak ada masalah. Kerana produk macam kita tahu, produk macam contoh produk Hi-O. Produk Hi-O ni kan dia memang kita tahu dia memang tak ada apa masalah langsung. Produk dia dah memang very well known dalam market. Memang dia dah lasting, dia dah establish dalam market. So semua orang tahu pasal produk ni. Okay, jadi produk tak ada masalah. Sebab ada orang jual produk tak bagus pun laku. Ada orang jual produk yang sangat bagus tak laku. Okay, so faktor produk bukan very big deal lah. Kan maksudnya bukan isu besar. Dekat sini as long as produk kita memang sah semua KKM dan kita confirm akan cari produk yang macam tu, betul? Kita tak akan berniaga produk yang memang tak sah KKM, produk yang tak bagus, produk yang gunakan mercury, produk yang banyak hydroquinone kan so kita tak ambil produk macam tu. So produk kita tak ada masalah, produk kita semua perfect. Okay, dan daripada syarikat, faktor syarikat tak wujud. Okay, faktor syarikat macam Syam sendiri dah dengan 27 tahun, almost 30 years kan dia tak ada masalah. Dari segi orang kata apa, orang reject kerana syarikat memang tak logik. Sebab kita pergi promote produk, dia tak akan reject kerana syarikat. Sebab kebiasaan customer, dia tak tahu pun syarikat apa yang keluarkan. Dia tahu benda tu eyeshadow je contoh. Okay, so faktor syarikat memang tak wujud dekat sini. Okay, so ada 2 lah benda yang kita nak kena find out. Satu, yang pertama adalah faktor diri sendiri dan yang kedua adalah faktor customer. Okey, kita pergi dengan faktor customer dulu. Kita pergi ke faktor customer. Okey, faktor customer bila kata kita share produk dengan dia. Okey, ingat saya selalu di-remindkan oleh mentor-mentor saya supaya duduk dalam kasut customer. Supaya kita boleh tahu apa condition dia sekarang. Okey, adalah yang perkara yang sangat cantik kan ataupun approach yang sangat cantik
cantik adalah approach yang membuka minda. Kan okey. Saya tak ada pula korset ni. Saya biasa dulu saya jual korset banyak Premium Beautiful Corset. Amal? Mati dulu. Okay, tak apa. Okay, so saya biasa jual Premium Beautiful Corset. Premium Beautiful Corset ni, kalau nak harga dia RM2,600 ke RM3,000. Okay, ikut size. Jadi, corset ni, nak jual dia memanglah kita akan jual biasanya one whole set. Kita jarang jual one piece. Kita jarang jual loose pieces macam tu kan. Loose piece kita jarang jual. So, one whole piece, one whole set kita akan jual. So, biasanya orang akan kata kan Kak, saya nak jual kat siapa ya? Saya ni duduk kampung tau Kak. Penoreh getah je ramai kat kampung saya ni. Jadi diorang tak ada nak fikir-fikir nak cantik badan ni. So bila orang dan even kita sendiri, pemahaman kita yang kurang tu menyebabkan kita fikir korset ni untuk cantik je, untuk kurus je. Dah orang-orang tua tu mana nak kurus? Okey. Saya nak bagi tahu sebab tu kita kena faham produk kita. Okey, macam korset tu sendiri, dia adalah untuk cantik 30% sahaja. 70% adalah untuk sihat tau. Okey, jadi permulaan biasanya bila saya share produk dengan orang yang mana dulu saya banyak bisnes belah utara. Dan masa dekat utara, dan masa tu pula lebih kurang dalam 2007, masa tu WhatsApp tak ada, online tak ada, dulu ada Friendster. Jadi tak begitu top. Orang tak biasa pun nak explore. Sekarang ni umur orang 70 pun main Facebook lagi. Nampak? Dulu umur kita umur 25 pun tak erti pun Friendster tu kan. So jadi bahan pembacaan kurang dan mereka tidak terekspos, tidak dieksposkan dengan korset-korset ni. Apatah lagi untuk kesihatan mereka akan nampak apa yang mereka nampak. Mereka tahu apa yang mereka nampak saja. So kalau dia nampak korset tu bentuk badan, dia tahu itu memang untuk cantik semata-mata. So macam mana tim saya time tu kan kami dulu boleh berniaga beribu-ribu set. Kan sebab first kali kita pergi buka minda dulu. Okey, kita buka minda dulu. Macam contoh korset ni saya akan cakap saya akan buka minda diorang macam ni. Kak biasa tengok tak apa korset ni? Tak biasa. Kak tak pakai korset. Oh ya ke? Kak tahu tak? Korset ni kan sebenarnya yang paling ramai pakai adalah orang tua, orang sakit, orang lelaki, budak. Dia sengang. Kan jadi bila dia start je, iya ke? Start iya ke? Start muka dia macam muka nak ambil tahu, muka eager nak tahu. Then this is the orang kata apa the best starting lah. Maksudnya kan ini adalah starting yang paling cantik. Sebab apa? Sebab dia sudah membuka pintu dia. Dia sudah membuka dia punya gate. So bila dah bukanya gate, baru senang nak masuk. Kalau gate tertutup, you cerita lah apa pun, memang confirm tak akan boleh takkan dia terima punya. Okay, walaupun point tu mungkin ada benda yang rasa dia kena dengan dia tak terima. So gate ni pula dia ada pelbagai teknik, ada pelbagai cara. So itu cara saya. Okay, cara saya macam mana nak open the gate. So bila saya cakap macam tu, saya lebih suka kepada question. So biar dia terfikir, biar dia berfikir-fikir. Dan ada lagi cantik kalau dia tanya macam mana tu. Kalau ada soalan macam mana tu, kita boleh ucapkan dulu selamat hari raya. Selamat hari raya, sebab dia sudah membenarkan kita untuk explain lanjut. Setengah orang dia baru bawa macam ni je, macam bawa ufti. Nak bagi dia, nak tunjukkan customer tu terus no. Macam bawa ufti, punyalah canggihnya, punyalah eloknya presentation, tapi pun kena reject. So nak bagi tahu dekat sini macam mana untuk kita first kali dia punya impression tu dah sangat bagus terhadap kita. Itulah salah satunya cara adalah open the gate. Okay, so saya akan biasa cakap macam tu. Kak tahu tak, sebenarnya ramai customer kita yang pakai korset ni, one whole set ni adalah budak kecil. So dia terfikir, budak kecil pakai korset, adakah budak kecil nak slim? Dan orang tua, bila saya cakap tu, saya pandang muka dia, orang tua dengan jelas ni saya pandang mata dia, orang tua.
Dia pun terfikir, orang tu nak pakai kebaya ke? Dan lelaki, ayo kak, lelaki maskulin tau, bukan lelaki pondan bukan. Ini lelaki berbulu kaki, maskulin. Kan mention dekat situ supaya dia dah boleh faham kan oh ada istimewa ni kat produk ni. Ada keistimewaan ni. Banyak istimewa ni produk ni. Okay. So macam tu. So, bila customer dia dah open gate dan kita boleh cerita habis-habisan, share testimoni, share kelebihan produk dan sebagainya. Jadi proses dia sangat senang, sangat smooth. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, bila customer dah faham, so dia lagi senang nak terima apa yang kita cakap. So tidak berlakunya rejection. Bayangkan saya pernah bagi talk dekat 100 orang peserta ibu tunggal, which is memang saya rasa patut tunggal lah, sebab pengerusi pun dah umur 72, mostly dah suami tak ada. Memang patut umur tu dah memang kebanyakan dah memang orang kata apa, syarat wajib tunggal lah, maksudnya dah faktor umur kan. Jadinya jarang lah janda-janda yang umur-umur, ibu-ibu tunggal yang muda-muda ni jarang ada dalam tu. Tak berapa nak ada. 100 orang tu mostly umur pencen dan ke atas. Okay, umur baru pencen dan ke atas. Yang paling muda tu baru pencen. Tim Perlis masa ni dekat Perlis. Saya ni dijemput oleh RHB sebab ini program diorang. Okay, saya dijemput untuk bagi talk. Jadi saya ni macam speaker kedua je lah, macam speaker tambahan je, depa yang utama. Lepas tu daripada 100 orang ni, saya diberi masa dalam sejam ke tak sampai sejam, saya pun tak ingat. Okay, lebih kurang lah, tak lama sangat lah. Jadi dia bagi saya untuk explainkan benda ni. Jadi macam mana saya nak tackle customer yang berumur, warga emas dan ibu tunggal. Sebab mindset orang ibu tunggal, duit tak ada, duit tak cukup, ngam-ngam. Lepas tu umur macam tu memang confirm tak ada nak pakai korset. Sebab masa tu saya memang fokusnya adalah Premium Beautiful Corset kan. Lepas tu saya pun cerita bab apa kelebihan, maksudnya apa keperluan kita keperluan kita, apa kepentingan sihat kan tambah pula kita ni ibu tunggal, kita lah mak, kita lah ayah. Kalau kita naik flight kan apa-apa jadi dalam flight, keluarnya apa tu orang panggil tu yang macam mask untuk sedut udara, oksigen tu kan. Mask untuk sedut oksigen tu kan kena emak tu pakai dulu baru anak. Kena mak pakai dulu baru anak. Sebab kalau mak mati, mak tak pakai lagi, anak yang pakai dulu, anak tak boleh selamat pun. Sebab apa? Mak tak boleh nak memberi bantuan pada anak. Tetapi kalau mak pakai dulu, mak tahu apa yang perlu buat untuk anak, dan anak pun boleh selamat insyaAllah. Nampak tak? Maksudnya macam itulah yang saya memberi perumpamaan dekat makcik-makcik tu, nenek-nenek kan maksud kata kena kita yang sihat dulu. Sebab kita ni menjaga keseluruhan keluarga kita, sebab kita lah mak, kita lah ayah kan kalau kita tak sihat, macam mana dan apa yang berlaku pada masa depan anak-anak kita. Antara poinnya itulah. Okay, sorry Okay, jadi antara poinnya itu. Jadi bila mereka sedar dari lamunan, yang saya tak cerita langsung kelebihan produk saya, tak cerita langsung korset ni, yang saya bagi tak, yang saya nampakkan dia adalah korset dan dia adalah untuk kesihatan, dan saya highlightkan kesihatan je kepentingan tu untuk kita. Okay, so bila saya highlightkan macam tu, nak tahu tak, hampir 90% aunty nenek-nenek yang datang tu ukur korset. Okay, ukur korset dan nak pakai korset. Saya sangat terkejut. Geng RHB terkejut. Depa tu untuk orang kata apa, loan apa semua kan. Okay, promote loan apa semua, seorang pun tak datang kat dia. Dah kita ni pula yang speaker jemputan je pun untuk memenuhkan acara, kita pula dapat 90% customer. Majority ni cucu dah panggil cucu Mel lah ukur nenek ni dulu bekas nurse ni yang sakit tulang belakang, duk angkat patient kan bengkok sakit tulang belakang, pinggang-pinggang habis sakit. Cucu pun cucu lah, nenek pun nenek lah, dah pakat 90 orang order. Bayangkan bayangkan
ramai orang terima. Sebab apa? Sebab kita pandai tackle. Bukan pandai tackle sebab kita manis mulut. Bukan tanam tebu di tepi bibir. Kerana bukan semata-mata bab tu. Tetapi kita buka gate dia dah. Kita dah buka awal-awal. Kita dah buka minda dia. Okay, dah buka minda dia. So, bila dekat sini, bila you all buka minda, sebenarnya percentage rejection tu akan menjadi sangat sikit. Okay, sangat sikit. Sebab tu kita kena tahu kan apa keperluan customer. Dan first thing yang terbaik adalah kita kena tanya. Bila customer tanya kita pasal produk, kita kena tanya, boleh saya tahu kan boleh saya tahu kalau tak keberatan untuk share dengan saya, Puan ada masalah apa-apa ke dari segi kesihatan? Okey, kalau kita jual produk kesihatan. Okey, boleh saya tahu Puan ada apa-apa masalah ke dari segi tudung yang Puan pakai sekarang? Contoh. Kan supaya kita tahu apa masalah dia dan kita bagi mengikut apa yang dia perlu saja. Oh, saya kencing manis, saya ni tak tahan dah itu ini. Oh, okey. Okey, baru kita bagi produk yang bersesuaian dengan dia. Kalau contoh kita promote korset. Dia kata bila kita tanya, okey Puan, boleh saya tahu apa masalah, mungkin Puan ada masalah kesihatan ataupun apa-apa saja yang berkaitan untuk menyebabkan Puan nak pakai Premium Beautiful Corset. So boleh saya tahu kalau Puan sudi share dengan saya. Itulah saya ni peha saya besar. Kan contoh peha saya besar. Kan okey, duduk. Okey, peha saya besar kan Okey, jadi saya ada masalah ni kan saya susah nak susah nak berjalan kan sebabkan peha saya yang sangat besar ni. Jadi bila macam tu kan kita tahulah nak bagi solution apa dekat dia. Kan kita nak bagi solution tu, boleh bagi solution yang paling tepat untuk dia kan yang terbaik untuk dia. Jadi itu sangat penting. So bila kita bagi apa yang mereka perlukan, kuranglah berlakunya rejection di situ. Okey, kurang berlakunya rejection. Jadi depa pun akan terima dengan orang kata apa, sangat happy. Okey, sangat happy. Jadi sebab tu kata penting untuk kita tahu kan keperluan customer. Biasanya customer ni dia reject sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Kan dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak dapat orang kata apa keperluan dia. Kan contoh nak bagi tahu kalau harga barang RM5, orang tiba-tiba datang kat kita, kak mainlah beli ni, harga ni RM5 je kak. Belilah kak, tolonglah kak. Contoh orang datang kat kita macam tu, adakah kita rasa kita nak beli? Kita pun tak rasa apa kepentingan kita nak korbankan RM5 kita untuk satu benda yang kita tak tahu. Nampak tak? Apatah lagi produk kita yang harga ribu-ribu, ratus-ratus. Kan that's why kita kena bagi tahu cerita yang berkaitan dengan dia adalah lebih tepat. So macam mana kita nak tahu benda ni perlu untuk dia, tepat untuk dia? Perlulah untuk kita tanya. So kalau kita tak bertanya, okey, apa permasalahan dia, tentulah kita tak tahu kan macam mana atau daripada mana arah kita nak tackle dia. Kan itu lebih kuranglah contoh nak bagi tahu kan so kalau daripada customer kan kalau biasanya kita buat macam contoh FB ads ke IG ads ke, orang yang klik iklan kita tu adalah orang yang dah memang nak dah. Sebenarnya kan kita dah closing dia lebih kurang dalam 40% dah. Sebab tu dia klik tu tanda dia nak. Cuma kita lepas pada tu pandai tackle tak tackle tu bergantung atas kita kan keupayaan kita mendengar. Adakah kita mendengar untuk menjawab atau mendengar untuk mencari, membantu dia dapatkan solution. So sebab tu penting kan so kalau kita mendengar untuk menjawab, saya ni ada peha besar, itulah sebab itulah kena pakai korset ni kan nampak tak, saya ni ada masalah perut saya buncit, itulah kata kena pakai korset ni. Jadi jawapan yang macam tu dia tidak memberi impact yang besar untuk proses closing ni. Dia lebih kepada menjurus kepada rejection. So macam tu. Jadi apa yang next kan so bila kita dah tahu kan kita pun sendiri kan, kalau kita letakkan diri kita di tempat customer, kita akan dapat jawapan dengan mudah. Okey, kita akan dapat jawapan yang sangat tepat kan kita senang nak bagi satu solution kepada kita punya customer. Alright, okey. Yang kedua tadi adalah point faktor diri kita sendiri.
Okey, faktor diri kita sendiri ini bermakna macam ni. Okey, sebab kita tak tahu kan dekat mana salah silap kita. Kan sebab tu kata bila kita berhadapan dengan rejection, cari salah diri dulu. Okey, cari salah diri kita dulu, kat mana silap kita. Kan bila kita letakkan diri kita sebagai kata customer, sebagai customer, adakah cara kita yang sebagai seller tadi kita suka? Okey, adakah cara kita tadi sebagai seller tadi kita suka? Kan kita approach nonong je macam tu, kan kita approach direct je macam tu, tak tanya khabar, tak bina hubungan, tak bercakap lembut, tak orang kata apa, tak menarik, tak tarik perhatian dia dulu, tak buka minda. Mama. Okey, tak buka minda dia dulu kan. Macam ni lah ya, kita berniaga di rumah kan terima hakikat. Okey. Okey, so adakah cara kita tadi tu kan membuatkan kita sendiri suka? Kan kalau kita terclosing tak dengan cara kita tu. Kan kalau kita sendiri tak terclosing dengan cara kita, tergesa-gesa, kan tak mesra, lepas tu tak memberi input dengan baik, lepas tu tak ada direction, kan direction ni penting, sebab tu kita kena belajar ilmu closing. Okey, kita kena belajar ilmu closing. Jadi ada banyak faktor-faktor dari kita sendiri kan maksudnya bila mesej tu jawabnya sangat lambat, lepas tu nak ringkas, copy paste je, bagi gambar tak menarik. Bagi gambar tak menarik. Lepas tu tak ramah kan cari cakap nak cepat je. Lepas tu pula tak ada offer gift ke apa ke, tak ada offer. Lepas tu apa lagi? Tak follow up. Nampak tak? So faktor-faktor ni menyumbang kepada rejection. Jadi sebab tu kita kena kaji dekat mana kan kat mana punca-punca rejection ni. Kalau datangnya daripada kita, inilah masa untuk kita upgrade kan kalau datangnya daripada kita, inilah masanya untuk kita belajar balik dengan mentor kita. Tanya mentor kita kan kenapa jadi macam ni, apa perlu kita buat bila berhadapan dengan rejection yang macam ni. Okey, so apa yang kita perlu ubah, kita ubah kan. So bila kita ubah kan rejection ubah faktor diri sendiri tadi, insya-Allah kan dia akan jadi satu proses yang sangat cantik bila closing tu sangat smooth kan sangat-sangat smooth. Dulu saya pun tak percaya boleh closing ribuan-ribu ringgit dalam online. Saya tak percaya sebab kalau offline pun kadang-kadang berhadapan dengan kesusahan nak closing, ini kan pula online, tak bertemu dengan orang tak boleh pegang material dia. Okay, orang tak nampak benda-benda ni. Kerana macam mana nak closing online? Dulu masa mula-mula nak establish online kan. Jadi ada satu mentor ni, dia cakap kat saya, ubah mindset. Ubah mindset. Jangan fikir tak. Fikir boleh. Bila ada start je orang PM, first kali adalah bersyukur, ya Allah rezeki besar nak datang. Alhamdulillah rezeki nak datang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sebab apa? Sebab hadirkan rezeki. Kan? Kena cakap macam tu dulu. Kena train dulu diri kita. Kena bersyukur dulu. Baru Allah tambahkan nikmat. Baru Allah mudahkan proses closing. Nampak tak? Kan nak ubah minda ni memang bukan satu perkara yang senang. Tetapi kena paksa diri. Nak tak nak. Okay? Kita kena faham. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul? Jadi kita kena pegang benda tu. Kan kena pegang. Jadi bila saya ubah mindset, okay, bila saya ubah mindset, alhamdulillah boleh closing dengan jayanya 2,800 cash orang masuk dekat dalam akaun. Nampak tak? Ini bukan soal harga produk. Bukan. Okay, soalnya bila first kali kita dah start bersyukur, kita treat dia 5 star. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau hadirkan rezeki ni. Allah, kau hadirkan customer ni. Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kan So bila kita dah bersyukur di peringkat awal, kita ada satu treatment yang sangat cantik terhadap customer kita. Sebab kadang-kadang bila orang PM, ya ke dia nak beli? Ya ke? Benda konsep ni mahal, 2,600 kot. Ya ke dia nak beli? Mengapulah. Bila kita set mindset kita macam tu, kita fikir macam tu, automatik kita punya treatment dekat dia fail.
Automatik kita treat dia, kan treat macam orang tak ada duit. Alah beralah cakap, nak tak nak jawab, okay, delay jawab, makanya kita buat endah tak endah. Jadi banyak benda-benda ni yang mengundang rejection. Nampak tak? Tetapi kalau daripada awal kita bersyukur, kan kita tahu ini adalah rezeki yang besar Allah hadirkan dekat kita, automatik kita akan treat dia sangat okay. Allah ni customer aku banyak duit ni, customer aku ni dia nak beli banyak ni, dia confirm beli ni ya Allah, kan confirm ni, kan confirm dia nak beli ni ya Allah, confirm ni. Nampak tak? Bila kita fikir je macam tu, kan automatik kita akan layan dia kau punya. Belum dia tanya, kita dah bagi tahu apa yang dia nak tahu, kita bagi habis-habisan, bagi gambar terbaik, bagi gambar tercantik, treat dia gila-gila punya. Itu salah satu yang mengundang kepada orang suka nak membeli dengan kita. Okey, sebab cara layanan kita tip top, superstar, 5 star. Kan kita kan suka orang layan kita kau. Kita kan suka orang layan kita macam permaisuri, kan. Kita kan suka orang bersungguh-sungguh dengan kita. Nampak tak? So kita akan lagi bersungguh masa follow up, kita adakan follow up. Kan kita follow up berkali-kali dengan cara yang paling best orang suka. Okey, so itulah antara benda yang kenapa yang menyebabkan rejection dan cara mengatasi rejection. Kan very simple, kan nanti kita pergi lagi, kan tajuk ni cuma nak bagi tahu whatever yang berlaku, kan sama ada di reject atau tidak, first kali adalah kena bersyukur. Okay, first kali kita kena bersyukur, banyakkan bersyukur. So bila kita bersyukur, kan insya-Allah Allah tambahkan lagi nikmat. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak nikmat Allah tambahkan. Jadi jangan sedih kena reject. Anggaplah ini satu pembelajaran baru untuk kita, sebab setiap perkara, setiap rejection adalah guru yang terbaik untuk kita. Sebab kalau kita tidak di reject, kita tak bertambah ilmu, kita pun tak tahu itu salah, kan? Tetapi bila kita di reject, kita tahu itu salah dan aku perlu baiki, dan kita tahu apa cara terbaik untuk baiki dia. Okay, so alright, so cukup setakat ni dulu. Okay, jam dah pukul 5.30. So kita pun nak masak. Okay, selamat masak untuk berbuka puasa. Selamat buka puasa juga untuk semua. Okay, semoga bermanfaat, dan sharekanlah video ni, kan kepada semua sahabat-sahabat kita yang tengah fight untuk diorang punya life dan business. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum.